Saya baru ni ada seorang pakcik, saja kita share cerita lah, tengok jam pukul 11 kan. Ada satu orang pakcik, simple lah pakcik ni. Pakcik ni hidup dia simple, tapi dia PH lah. Dia mari jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, PAS sebut kata Islam terancam di Malaysia. PAS duk cakap kata agama Islam terancam di Malaysia. Dia kata, mana ada terancam? Tak ada terancam apa kan? Masjid ada, orang boleh azan, bank Islam pun ada. Contoh bank Islam pun dia buat. Bank Islam pun ada. Dia kata peruntukan untuk agama Islam pun ditambah. Dia kata mana ada gangguan, mana ada tekanan, mana ada Islam ni diancam di Malaysia. Ni cara orang kampung lah. Itu yang dia sebut. Saya kata pada pakcik ni, saya kata, pakcik, kita di Malaysia ni, saya tak bicara tentang isu masjid, isu peruntukan, isu bank Islam. Saya tak bicara tajuk tu. Pakcik faham tak? Di Malaysia hari ni, kita memiliki satu perkara yang disebut sebagai perlembagaan. Kita sebut undang-undang. Kita ada undang-undang. Dan apa yang ada di dalam Malaysia ni, apa saja perkara yang ada di Malaysia ni, dia terikat dengan undang-undang. Pakcik setuju tak? Dia kata setuju. Sekiranya undang-undang yang ada dalam Malaysia ni, pakcik, undang-undang yang ada dalam Malaysia ni, untuk maklumat pakcik, kalau di peringkat Malaysia diuruskan oleh Parlimen. Parlimen lah tempat untuk mengubah undang-undang. Dan yang buat undang-undang ni ahli-ahli Parlimen. Dia peringkat negeri, ahli Dewan Undangan Negeri, adun lah. Dia kata, okay, bunyi dah. Target tersasar nampak yang ni. Amaran pertama. Amaran pertama, baik. Jadi bila kita sebut dua perkara tersebut, dia kata setuju. Okey, saya tanya setuju. Sekiranya ahli Parlimen dan adun ini, untuk maklumat, kalaulah yang masuk sebagai ahli Parlimen, yang menjadi ahli Parlimen, yang menjadi adun ni, daripada kalangan orang-orang yang tak faham tentang ajaran Islam, ataupun orang bukan Islam, ataupun orang yang Islam tapi pahamannya sekular, pahamannya liberal, pakcik akan melihat undang-undang yang akan dibuat, undang-undang yang akan digubal ini adalah undang-undang yang pasti akan mencanggah dengan ajaran Islam. Itulah maksud ancaman Islam dalam negara kita. Kalau yang masuk buat undang-undang tersebut daripada kalangan yang tak faham ajaran agama, pasti kita akan melihat banyak undang-undang yang bercanggah dengan ajaran agama pasti tercipta. Sebab itu PAS, kami pakcik, kami pulun supaya ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen daripada kalangan orang-orang yang faham tentang ajaran Islam, supaya undang-undang boleh dibuat selaras dengan ajaran Islam. Itulah maksud agama Islam hari ini diancam. Sebab pakcik boleh tengok hari ini bilangan ahli Parlimen, bilangan ahli Dewan Undangan Negeri, dan pakcik tengok negeri kita sendiri. Saya duduk di Pulau Pinang, pakcik itu pun orang Pulau Pinang. Pakcik tengok sendiri di Dewan Undangan Negeri, apa undang-undang yang mereka buat di negeri kita. Dan akhirnya perbincangan tersebut, dia pun senyap, dia bangit, dia belah macam tu lah. Tak ada penyelesaian. Tapi tak apalah, paling tidak sebagai satu perkongsian. Ya? Itu antara ancaman yang berlaku dalam negara. Dalam negeri kita pula, dalam negeri Pulau Pinang khususnya, kami hari ini berhadapan dengan DAP. Dan saya rasa di Malaysia ini, negeri yang kuat, paling kuat DAP-nya adalah di negeri Pulau Pinang. Dan DAP masih mengekalkan penguasaan 2/3 majoriti di negeri Pulau Pinang. Dan untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, di negeri Pulau Pinang, antara masalah yang paling besar adalah masalah tanah. Masalah tanah. Orang Melayu, pemilikan tanah di negeri Pulau Pinang pada hari ini, masyarakat orang Melayu kita berada pada kedudukan ketiga. Nombor Cina nombor 2. Kita faham Cina nombor 1, tapi rupanya masyarakat Cina nombor 2. Tapi nombor 1 pemilikan tanah paling banyak di Pulau Pinang adalah daripada kalangan syarikat-syarikat besar. Semua tanah yang ada, orang Cina jual tanah dia beli, orang Melayu jual tanah semua dia beli. Dan akhirnya dia dikuasai oleh syarikat-syarikat besar. 3. Sebab itu saya memberikan sedikit cadangan kepada pihak PAS Pusat berkaitan dengan isu Pulau Pinang ni, cara ringkas saja. Yang pertama, saya mohon PAS Pusat, jikalau boleh, cuba rangka satu blueprint khusus untuk negeri Pulau Pinang, bagaimana untuk kita mengambil negeri Pulau Pinang. DAP mencuba dengan Tanjung 1, Tanjung 2, Tanjung 3 dan seterusnya baru berjaya mencapai kejayaan. Kita mengharapkan kalaulah kita tidak berjaya dalam PRU yang ke-15 ini,
boleh jadi PRU 16, tak boleh PRU 17, tak boleh PRU ke-18 dan seterusnya. Itu yang pertama. Mana yang lebih baik, Penang yang aju pada pusat atau pusat yang buatkan untuk Penang? Saya merasakan kalau boleh biar kerjasama itu daripada pusat dan juga negeri. Persoalan itu artinya masa kita sudah habis, Ustaz. 2 minit lagi? Minit saja lagi boleh? Itu habiskan sikit ya. Yang kedua, saya mohon berkaitan dengan pemerkasaan di HPP, khususnya untuk negeri Pulau Pinang. Dan yang ketiga yang terakhir, ini paling penting sekali lah. Saya mohon 30 saat sahaja daripada pengurusi. Pulau Pinang hanya ada 15 kursi DUN daripada 40. Dan itulah kursi majoriti Melayu. Jadi harapan daripada PAS negeri Pulau Pinang, tak apalah apa yang telah berlaku, khususnya di DUN Bayan PAS. Apa yang telah berlaku, biarkan berlaku. Dan saya mohon supaya dalam sesi ataupun masa akan datang, 15 kursi majoriti Melayu ini, kalau boleh biarlah ia dipertahankan dan dipertandingkan oleh khususnya oleh orang-orang Melayu ataupun orang-orang Islam. Kerana ini wilayah kita dan sebenarnya kita tidak boleh menyerahkan wilayah kita kepada orang lain dalam keadaan kita minoriti, khususnya di Pulau Pinang. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.